perlu bersyukur kehadrat Ilahi dengan limpah dan rafa' kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul untuk menjayakan program kami pada hari ini. Bagi memberkati program kita pada hari ini, saya ingin menjemput saudara Muhammad Nasrul Amin untuk memimpin bacaan doa kita. Dipersilakan. Amin, amin, amin. Bismillah. Jadi, mungkin ada yang sudah mengetahui ataupun masih ada yang belum mengetahui bahwa program kita pada pagi ini bertajuk Jom Belajar Ilmu Asas Taranum ataupun Jom Bertaranum. Jadi, sebelum itu, sebentar pula untuk saya memperkenalkan panel kita pada hari ini. Beliau merupakan Johan Tilawah Belia bagi peringkat negeri Sarawak, bagi peringkat Perak pada tahun 2021. Beliau juga merupakan seorang finalis Tilawah Negeri Perak pada tahun 2021 dan pada tahun 2022. Sekarang beliau berada di semester 5 bagi tahun 2022. Beliau bernama Amin Naufal bin Muhammad Rashid dan sekarang sedang menduduki semester 6 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang kita sedia maklum bahawa kita sebagai manusia dan merupakan umat Islam, kita seharusnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kehidupan harian kita memang tidak lari daripada dua perkara tersebut. Namun dari sudut pengamalannya untuk kita membaca Al-Quran pada setiap hari sangat masih berkurang. Saya tidak menuding jari kepada sesiapa, tapi diri saya juga adalah termasuk. Na'udzubillah min zalik. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang ilmu asas taranum. Kita akan membincangkan bagaimana cara untuk kita menjadikan pembelajaran dan pembacaan kita untuk membaca Al-Quran supaya mampu menarik setiap golongan individu tanpa mengira bangsa, masyarakat, keturunan ataupun pada peringkat umur. Jadi, perkara ini amat penting untuk menarik golongan-golongan yang berminat untuk mempelajari taranum namun mereka belum mempunyai ilmu asas untuk bertaranum, terutamanya golongan muda.
Korang mesti tak nak dengar saya bercakap panjang kan. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menjemput panel kita, iaitu Saudara Amenafal Rifki untuk memberitahu ataupun memperkongsikan pengalaman beliau sepanjang menceburi bidang taranum. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya nak tanya dulu, suara saya okey ke? Audio? Tak ada bunyi selain daripada suara yang biasa? Okey ke tak? Okey. Alhamdulillah, okey. Alright. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis kita, Saudara Abang Zulkarnain bin Abang Halani, juga selaku moderator kita pada pagi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah kalau ada dalam ni kan. Yang dikasihi abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, seterusnya siapa lagi yang saya tak ni sebut? Rasanya semua dah sebut kan? Okey. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ini, kalau kat tempat saya kan, cuacanya alhamdulillah lah baik. Jadi saya mengharapkan yang tempat lain pun sama macam saya jugalah cuacanya, tak adalah. Maksudnya kalau hujan, contoh kalau hujan kan, line tak ada, tak boleh lega nak join webinar kita kan. Jadi bersyukurlah kita ke hadirat Allah SWT kerana dapat sama-sama berkumpul pada pagi ni untuk kita sama-sama menjayakan satu webinar yang saya tak pastilah sama ada yang dalam ni rajin ke tidak belajar taranum. Maksud rajin tu macam ada join ke tak kelas-kelas taranum sebelum-sebelum ni kan. Kalau ada tu lebih baik lah. Tapi kalau ini first time, alhamdulillah lah. Adalah orang kata apa, Allah pilih kita sama-sama untuk belajar taranum ni. Walaupun tak banyak lah, tak boleh lah kita nak belajar semua dalam satu hari, tak boleh agak kan, tak sempat. Okay. Tadi abang dah sebut kot kan pasal ni apa semua. First time class ni. Kalau boleh saya tahulah, kita punya audiens hari ni, ada ke yang golongan ibu-ibu, ayah-ayah, ada ke? Kalau boleh saya tahu, komen di ruang chat box dekat bawah tu. Ada ke golongan ibu-ibu, ayah-ayah? Kalau tak ada ataupun senyap tu, saya anggap macam tak ada lah kot. Kalau Puan Lydia ni, Puan Lydia, boleh ke Puan Lydia on mic dan cakap dengan saya? Oh ada, okey baik. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dululah, apapun kan. Baik, nama diberi Amir Naufal Rifki bin Muhammad Rashid. Menetap di Bota Perak. Kalau ada yang orang Perak dekat sini, so kita samalah negerinya. Okay. Jadi kalau latar belakang pendidikan saya secara ringkasnya, sekolah rendah dulu di SK Layang-Layang Kiri. Kalau siapa tahu, tahulah. Siapa tak tahu, buat tahulah. Okay. Seterusnya
saya bersekolah menengah di Sekolah Izzuddin Syaipo. Sama juga, kalau siapa yang tahu, tahulah. Okay. Seterusnya saya menyambung pelajaran di Darul Quran Jakim, diploma selama 3 tahun. Okay, rasanya tak ada kot yang dalam ni yang apa namanya, belajar di Darul Quran ke anak saya. Betul lah tu tempatnya puan. Betul lah tu. Anak puan ada ke tak masuk dalam ni? Okey. Jadi dekat mana tadi? Saya di Darul Quran. Seterusnya sekarang ni saya menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris semester 5. Okey. Dalam pengajian pendidikan Islam lah. Pendidikan Islam dengan pendidikan. Baik. Pengalaman saya dalam dunia taranum ni lah kan. Sebelum kita masuk ke kita punya ilmu asas taranum tadi tu, saya ceritalah sikit kan pengalaman saya dalam taranum. Okay, jadi saya dah belajar taranum ni awal lah juga. Kalau macam Puan Lydia tadi kata anak puan dah masuk daripada darjah 4, darjah 5 dah masuk kan. Itu lebih kurang saya lah tu. Okay. Saya masuk tilawah ni, ibu saya yang ajar saya. Orang yang pertama ajar saya tentang taranum ni adalah ibu saya sendiri. Saya tak belajar dengan orang lain. Okay, saya belajar dengan ibu saya sendiri. Daripada darjah 2. Okay, daripada darjah 2, belajar tu terus masuk pertandingan ni. Tak tahu apa, masuk pertandingan terus. Dan kita kena menerima lah kekalahan kan. Sebab kita tak tahu apa-apa, masuk je. Jadi itu orang kata apa, pengalaman. Okay. Tapi Alhamdulillah, masuk pada tahun 3 tu, saya dah lepas peringkat yang orang kata apa, kalau darjah 3 ni, kalau lepas peringkat tu dia tinggi jugalah orang kata pencapaian tu kan. Okay, peringkat negeri Perak. Tapi masih tak ada nombor, dapat masuk peringkat negeri je. Itu pun rasa macam dah seronok sebab apa yang kita belajar tu dan kita present dekat orang, kita baca depan orang, kita perform depan orang. Kan, benda tu satu pengalaman. Okay, dalam dunia taranum ni. Seterusnya habis lah kot kan sekolah tu. Sekolah rendah kan. Tapi masa sekolah rendah tu pun saya dah Alhamdulillah kan, rezeki Allah bagi, dah merasalah masuk ke peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan ni, kalau siapa yang tak tahu, lawan antara negeri lah. Okay, lawan antara negeri. Kalau macam contoh saya Perak kan, adalah lawan lah dengan wakil-wakil negeri, wakil negeri Selangor. Kalau Puan Lydia orang mana ya Puan Lydia? Saya tahu Puan Lydia je dalam ni. Saya tak tahu. Okey, Melaka. Kalau Melaka ni kori-kori yang orang kata terkenalnya ni lah kan, Puan Ustaz Azra'i. Ustaz Azra'i. Kalau Melaka lah, Puan kenal kot. Kalau dah berkecimpung dalam dunia taranum ni, insya-Allah kenal Ustaz Azra'i tu. Kalau qari daripada Melaka lah. Alright. Jadi tadi kan saya cakap tahun 5 tu first time lah tu saya masuk peringkat kebangsaan tu. Okay, first time lah saya masuk peringkat kebangsaan dan Alhamdulillah johan kebangsaan. Okay, tu orang kata apa, memang miracle lah. Allah nak kasih tu memang Allah kasih. Okay, tapi kita adalah usaha tu, kita jumpalah semua cikgu-cikgu, ustaz apa semua kan, kita belajar. Dalam taranum ni kita bukan sekadar belajar taranum. Kita bukan sekadar belajar taranum. Kita kena kuasai 4 bidang kalau dalam taranum ni. Okay, bidang yang pertama taranum sendirilah, taranum. Kemudian suara.
Yang ketiga tajwid. And then yang terakhir fasahah. Okey, take note tu. Nanti kalau masuk dalam kuis boleh jawab. Okey, ada 4 bidang. Okey, bidang yang pertama taranum tadi saya sebut, kemudian suara, yang ketiga adalah tajwid, dan kemudian yang terakhir fasahah. Okey, jadi persediaan tu untuk kita masuk pertandingan kan. Kita kena kuasai 4 bidang tu lah. Okey. Jadi perjalanan saya dalam dunia taranum ni saya tak habis dekat sekolah rendah lah. Saya sambung dekat sekolah menengah pun, saya masuk juga pertandingan apa semua. Tak perlulah saya sebut pencapaian apa semua kan. Sampailah sekarang. Okay, sampailah sekarang dan saya masih belajar dan mengajar. Okay. Kalau ada yang dalam ni, contohlah Puan Lydia kan, lebih arif tentang taranum, kita apa namanya, swab ilmu tu. Kalau rasa macam saya ada tak cukup, Puan betul kan? Okay. Baik. Saya pun first time juga ni. Okay. Tapi apa yang penting? Apa yang penting dalam taranum ni adalah tak boleh malu lah. Tak boleh malu. Kalau lelaki tu malu, saya tak boleh nak cakap apalah. Tapi kalau perempuan tu memanglah suara tu aurat. Saya tahu suara tu aurat. Tapi kalau untuk belajar tak apa. Okay. Keluarkanlah suara tu untuk kita sama-sama baca. Okay. Okay. Seperti yang semua sedia maklum, dekat poster kita ada tuliskan dekat poster tu, kalau check balik ada slot 1 tu ilmu asas taranum, and then slot 2 tu listen and recite. Kalau tak silap saya, listen and recite. Jadi saya minta lah dalam berapa orang ni kalau kita 5 orang kan. Ni ada tulis dekat bawah ni kan, 23 orang ni. Jadi dalam 23 orang ni, saya minta lah dalam 3 orang ke 4 orang untuk baca sama-sama dengan saya. Kalau boleh Puan Lydia minta anak Puan baca dengan saya pun boleh juga, tak ada masalah. Asalkan dia nak, asalkan dia tak malu, tu je saya minta. Dia tak boleh agak saya baca seorang-seorang, tak ada siapa yang ikut. Dia nampak macam syok sendiri. Okay. Baik. Untuk ada cara untuk sedapkan suara kita bertaranum walaupun suara tak sedap. Kejap. Okay, kejap. Okay. Yang pertamanya saya brief sikit lah tentang istilah-istilah dalam taranum ni. Sebab kalau taranum ni, kalau siapa yang belajar taranum dia tahulah. Teori ni sebenarnya tak banyak pun tahu. Teori ni maksudnya dari segi contohnya macam sifat-sifat taranum Hijaz. Saya pun tak belajar kalau sifat-sifat taranum Hijaz tu secara detailsnya. Okay. Taranum ni dia more to practical. Dia kena baca and then try. Dengar, try. Itu yang membantu untuk kita menguasai setiap taranum tu. Okay. Baik. Jadi ilmu taranum ni macam yang kita punya webinar ni kan, ilmu asas taranum. Baik. Sebelum tu lah kan, saya nak tanyalah dalam kita punya audience ni, ada tak lagi selain daripada anak Puan Lydia, ada tak lagi yang tahu tentang taranum? Ada tak lagi yang tahu tentang taranum? Ataupun kalau dia pernah masuk pertandingan tilawah ke, itu lebih baiklah. Cuba komen ya dekat chat box dekat bawah. Kalau tipu pun tipulah, saya percaya je. Tapi ada tak saya nak tahu berapa ramai yang tahu tentang taranum ni? Tak ada, saya bergurau je. Ada lagi tak yang lain?
Oh, semester lepas saya ambil. Oh, ada juga ke yang opsi dalam ni? Kalau ada yang opsi dalam ni memang saya minta baca tau nanti. Lain-lain ada tak lagi audience selain opsi? Selain daripada anak Puan Lydia tadi. Betul ke saya sebut Puan Lydia ya Puan? Kalau saya sebut Puan Lydia rupanya salah namanya. Dah kecil hati. Betul ke Puan ya? Puan Lydia. Okey. Jadi Taranum ni, ya betul, baik Ustaz. Okey, baik. Taranum ni kan secara asasnya ada 7 jenis taranum. 7 jenis taranum. Tu kalau siapa yang tak tahu tu take note tu dekat mana-mana. Take note kat mana-mana ada 7 asas taranum, 7 jenis taranum. Okey, taranum yang pertama taranum bayati. Okey, taranum bayati. Taranum bayati ni saya akan buat dekat slot 2 nanti, listen and recite. Kita akan baca untuk taranum bayati. Tapi taranum bayati sahajalah. Okey, kalau saya ambil taranum bayati sampai 7-7 tu, kita kena stay selama seminggu kat sini. Tak boleh sehari, tak habis. Okey? Jadi taranum pertamanya adalah taranum bayati. Baik. Yang kedua, taranum hijaz. Kalau ada yang pernah dengar kan? Tak adalah pelik benar dengar hijaz ni. Okey, taranum hijaz. Taranum yang ketiga adalah taranum nahawan. Okey, taranum nahawan. Taranum yang keempat, taranum rost. Taranum rost. Saya ada modul tau, tapi tak apalah, saya present nantilah. Okey, kalau tadi saya sebut bayati, hijaz, nahwan, rost. Okey, dah 4. Yang kelima adalah taranum soba. Taranum soba. Tak susah kot kalau saya nak eja pun SOBA je lah. Taranum soba. Okey. Taranum yang keenam adalah taranum sikah. Taranum sikah. Dan kemudian yang terakhir adalah taranum jiharkah. Okey. Taranum jiharkah. Saya ulang balik daripada taranum yang pertama. Taranum yang pertama adalah taranum bayati. Kemudian taranum hijaz, nahawan, rost, soba, sikah dan jiharkah. Okey, jelas untuk ke-7 jenis asas taranum ni. Okey. Walaupun tak tahu nak baca kan, tapi at least lah kalau macam pergi dekat mana-mana webinar lepas ni kan, tak adalah tak tahu lagi. At least kita dah tahulah ada berapa jenis taranum asas. Okey, yang tadilah 7 tadi yang saya sebut. Baik. Kemudiannya kejap saya present kejap. Okey, boleh nampak ke saya present ni? Boleh? Boleh nampak ke semua? Nampak. Okey, boleh Alhamdulillah. Kalau boleh, Alhamdulillah. Allah lancarkan. Okey, baik. Istilah-istilah dalam taranum. Okey, istilah-istilah dalam taranum. Yang pertamanya adalah harakat. Ini harakat ni. Boleh ke nampak? Boleh kot kan? Kalau diam tu maksudnya setujulah, boleh lah. Okey, yang pertama adalah harakat. Harakat ni satu alunan irama yang mengandungi beberapa qita'ah dengan satu mahattahnya yang berbunyi lengkap dan sempurna. Dia nak tunjuk pun nanti kita tunjukkan dekat slot 2 nanti. Okey, harakat ni maksudnya kita baca ayat tu sempurna. Kalau nak saya sebut sempurna pun macam ni lah contoh. Harakat ni contohnya macam ni. Saya pakai modul Idza waqa'atil waqi'ah.
Tu harakat lah orang panggilnya. Okey? Itu orang panggil harakat. Dia sempurna. Alright? Kemudian qita'ah. Qita'ah adalah satu potongan alunan irama yang agak pendek dan bunyinya seperti tergantung tanpa mahattahnya. Malah ianya wajib mempunyai sambungan. Okey? Ini pun contoh saya akan tunjuk dekat lisan riset nantilah. Saya bagi tahu dulu secara ringkas istilah-istilah ni apa maksud dia. Alright, kemudian mahattah. Mahattah ni adalah satu bentuk ataupun gaya penghujung kepada satu alunan, harakat atau qita'ah. Baik, kemudian taranum ni yang tengah kita dengar ni lah kan. Satu jenis irama yang mengandungi beberapa qita'ah dan beberapa harakat dengan berbagai mahattahnya. Kemudian haflah ni macam yang kita tengok lah. Kalau kita tengok dekat TV Al-Hijrah contoh kan, dekat TV Al-Hijrah biasalah orang tayang haflah ni. Okay? Dia baca ramai-ramai. Lepas tu dia sambut-sambut. Contohnya harakat ni ustaz ni baca. Harakat ni ustaz ni baca pula. Jawab ustaz ni pula sambung. Gitu. Itu orang panggil haflah. Okay? Orang panggil haflah. Ataupun kita jemput 3 orang qari. Kan? Contohlah kita jemput 3 orang qari. And then qari yang pertama baca surah ni dengan taranum soba contoh. Okey, qari yang kedua kita minta dia baca kita sambung ayat tadi kan. Tapi dengan taranum Hijaz pula. Gitu. Okey, itu adalah contoh-contoh haflah. Baik. Kemudian salalim nuzul. Salalim nuzul ni tangga-tangga suara yang menurun. Alhamdulillah. Maafkan saya. Okey, kemudian salalim su'ud iaitu tangga-tangga suara yang menaik. Ini pun akan kita tunjukkan dekat listen and reset nantilah. Kita akan praktis sama-sama. Okey, jadi saya minta sangat-sangat yang dalam ni supaya tak malu untuk baca dengan saya tau. Saya minta sangat. Okey. Kemudian wuslah. Wuslah ni adalah gabungan lagu. Okey. Dalam satu harakat tu kita baca contohnya kita tutup dengan lagu Hijaz and then kita masuk lagu Nahwan dalam satu harakat. Alright. Wuslah masalah pun sama jugalah. Ihtilalul lahan. Ihtilalul lahan ni orang kata penting jugalah kalau dalam taranum ni. Ihtilalul lahan ni adalah sumbang yang disengajakan. Sumbang yang disengajakan. Ini bukan suara sumbang Ini bukan suara sumbang. Ini sumbang yang disengajakan. Okey, sumbang yang menarik. Bila dengar tu dia macam bunyinya macam pelik. Tapi dia bukan sumbang yang memang sumbang. Okey, sumbang yang disengajakan. Alright. Burdah tu kalau kita dengar nanti adalah kan bunga-bunganya. Burdah asli burdah Sinai ni tak perlu kot. Samalah bunga-bunganya. Okey, tabaqat suara. Ini penting. Okey, kalau tadi saya cakap dalam taranum ni ada 4 bidang kan? Ada 4 bidang. Baik. Bidang yang pertama tadi saya cakap taranum. Kemudian suara. Yang ketiga adalah Allahumma salli ala Muhammad. Tajwid, and then yang terakhir tadi fasahah kan? Okey, kita sentuh tentang suara. Suara ni, tingkatan suara ada 4. Okey, ada 4. Yang pertama adalah nada qarar. Okey, nada qarar. Tingkatan suara yang paling rendah, bass yang berfungsi di rongga dada. Okey, ini biasanya qarar ni, biasanya orang baca dekat isti'azah dengan bismillah lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Itu kita menggunakan nada suara qarar. Okey? Qarar. Baik, yang seterusnya kita naikkan sikit suara kita pada nada nawa. Kalau tadi qarar, sekarang nawa. Okey, tingkatan suara yang sederhana berfungsi di rongga tekak.
Contohnya macam itu masih ni lagi tadi. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. Okey, itu dekat nada nawa. Okey, kemudian kita pergi, kita naikkan lagi suara kita pada tingkatan pada nada jawab. Okey, yakni tingkatan suara yang agak tinggi dan berfungsi pada rongga hidung. Kemudian jawabul jawab, tingkatan suara yang tertinggi dan berfungsi pada rongga pada rongga otak. Baik, jelas tentang suara tadi? Jelas kot kan? Kejap. Saya kena sebut lah. Siapa yang ada dalam ni? Macam mana kita nak menengoknya? Kalau aiskrim rainbow boleh onkan mic ke? Saya nak sebut nama tak tahu. Yang keluar dekat Google Meet ni aiskrim rainbow je. Jadi saya sebutlah aiskrim rainbow. Boleh ke bersama dengan saya sekejap? Biasanya saya tunggu sampai 3 lah. 1, 2, 3. Kalau tak boleh lah. Okey, tak apa. Baik. Jadi itu secara ringkasnya untuk kejap. Ada orang ni ke? Saya kat luar. Okey, baik. Maafkan saya. Okey. Jadi selesailah kot untuk yang asas-asas taranum tadi. Jadi sekarang saya nak berpindah dah kepada listen and recite tadi. Boleh ke? Sekejap, saya stop sharing dulu. Boleh ke saya nak kena tahu juga ni, boleh ke tidak, ada ke siapa-siapa yang nak baca dengan saya? Puan Lydia boleh ke puan? Puan Lydia boleh ke minta anak puan ke baca sekali? Kalau boleh, bagus juga. Bolehlah saya ni baca dengan dia. Maksudnya saya baca dulu and then dia ikut. Boleh ke macam tu? Boleh ke puan minta anak puan ataupun yang lain lah. Yang lain kalau ada yang nak baca cakap tau. Cakap di komen di chat box dekat bawah. Tak adalah saya point pada seorang je sebab saya tengok Puan Lydia je ada dalam ni. Jadi saya sebut Puan Lydia je lah. Kalau orang lain ada nak baca, saya panggil semua. Okey. Baik, untuk listen and recite ni kita akan belajar Taranum Bayati sahaja dulu. Okey, Taranum Bayati sahaja dulu. Okey. Okey, tak apa Puan Lydia, kalau nanti dah orang kata apa, anak-anak puan dah ready ke nak baca nanti, saya akan panggil semula maafkan saya. Okey, kejap. saya present ni kejap saya present modulnya. Kejap ya. Alright. Okey, pengenalan kepada Taranum Bayati. Okay, saya sebutlah secara ringkas. Perkataan Bayati adalah dari bahasa Arab yang bererti rumah ataupun tempat kediaman. Okey, pada istilahnya nama bagi satu jenis alunan taranum yang dipopularkan oleh qari-qari Arab, terutamanya qari Mesir. Jadi Taranum Bayati ni biasanya kita akan baca pada permulaan bacaan dengan penutup. Okey. Kita akan baca dengan Taranum Bayati dulu. Kalau dalam pertandingan sekalipun, okey, kalau kita sebut tentang pertandingan, okey, kita tak baca dengan Taranum Nahawan dulu.
Okey, kita tak baca dengan taranum sikah dulu. Apa-apa pun kita akan start dengan taranum bayati dulu. Okey, sebab itulah dia dipanggil, okey, sebab itulah maksud dia rumah ataupun tempat kediaman, okey. Tempat yang mana kita menetap kan? Tempat yang mana kita balik yang okey, bayati ni ada dekat awal and then dekat bayati penutup. Okey, kalau dalam pertandingan sekalipun kita start dengan bayati and then kita masuk pada taranum-taranum wajib and then kita kena balik dekat taranum bayati penutup. Okey, kita tak boleh tutup dengan contohlah. Taranum akhir kita tu adalah taranum sikah contoh. Kita tak boleh tutup dengan sikah. Okey? Kita kena tutup dengan bayati penutup. Sekurang-kurangnya 1 harakat. Ini nak mudah, nak senang faham lah apa yang saya cakap kan. Okey? Kita kena tutup dengan taranum bayati penutup sekurang-kurangnya 1 harakat. 1 harakat tu pun dah memadai dah sebenarnya. Tengok pada masa lah. Ini kalau kita cakap tentang pertandingan lah. Tapi kalau untuk ilmu sebenarnya bayati penutup tu boleh je nak jadi 2 harakat boleh, nak jadi 3 harakat boleh, nak jadi 4 harakat boleh. Okey, boleh faham Dan bayati ni adalah satu-satunya taranum yang boleh kita letak okey, maafkan saya, bukan satu-satunya taranum. Taranum lain pun boleh. Tapi kalau dalam pertandingan bayati ni adalah satu-satunya taranum yang boleh kita letak banyak harakat. Kalau contohnya taranum-taranum lain selain daripada bayati tadi ada 6 tadi kan. Biasanya orang akan bawa dalam 4 harakat ataupun 5 harakat sahaja. Okey? Untuk bayati ni dia boleh pergi sampai 9 harakat. Kejap Sat. Allah, mana pula cahayanya. Kejap Sekejap kita tunggu panel kita dulu. Mungkin ada masalah kot. Ya. Okay. Saya lupa nak pasang charger. Kejap. Mana? Ni. Masuk ni. Oh gitu. Alright. Okey, kita berbalik kepada kita punya perbincangan tadi. Baik, sifat-sifat taranum bayati. Mempunyai kelembutan di samping ketegasan, mempunyai kesesuaian dengan tabaqat yang sederhana, mempunyai unsur keharmonian dan ketenangan, mempunyai kesesuaian dengan taranum pembukaan dan penutup. Macam yang saya cakap tadilah, kita baca di awal bacaan kita dan di akhir bacaan kita. Baik, saya minta semua yang ada dalam ni untuk sama-sama buka Quran. Kalau siapa yang rajin kan, tapi kalau yang tak rajin tu rajin-rajin kan lah. Okay, buka Quran, okay, buka mushaf kita. Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah bermula dari ayat 1. Okay, bermula dari ayat 1. Okay, boleh ke? Jelas ke semua? Surah Al-Waqi'ah bermula ayat 1. Saya pun dah lupa muka surat berapa. Surat berapa Okey, boleh Baik, Puan Lydia tadi, maafkan saya, anak-anak boleh join sampai jam. Okey, baik. Kalau macam tu, saya minta dia membaca dengan saya sekarang lah, boleh ke Puan? Untuk saya tunjukkan.
Boleh ke puan? InsyaAllah boleh. Kalau boleh saya minta jasa baik puan untuk onkan mic kalau boleh. Saya nak dengar lah juga suaranya. Muka surat 534. Muka surat 534. Yang lain pun kalau ada yang boleh baca sama-sama dengan saya, komen di chat box bawah supaya saya tak terlepas pandang. Okay? Boleh? Okey puan. Boleh ke? Kau tak sempat pula dia ni. Kalau boleh onkan kamera tu lebih baik lah. Saya lagi senang sebenarnya kalau dia boleh onkan kamera. Saya bolehlah tengok. Kejap ya, kita tunggu anak Puan Lydia untuk sama-sama dengan kita memperdengarkan bacaannya. Cakaplah kakak. Assalamualaikum. Cepat dah. Namanya apa puan? Cakap nama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya apa? Nama saya Nuraida Amira binti Zuhail. Nak panggil apa? Raida. Zaidah? Raida. Tak berapa jelas. Sikit cakap saya. Raida. 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 Okey Raida. So Ustaz, saya biasa bahasakan diri saya Ustaz. Okey. Jadi kalau saya panggil Ustaz boleh puan? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. So sekarang Ustaz minta Raidah sama-sama dengan Ustaz ikut Ustaz baca. Boleh? Boleh insya-Allah. Okey, cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Raidah dah ready ke surah Al-Waqiah ayat 1? Dah Ustaz. Alright. Okay. Nak baca sampai mana 10.20 10.30 okey. Baik. Ustaz baca, Raidah ikut Okey Ustaz. Alright. Okey, ni kalau tadi dekat suara tadi saya sebut kan, nada qaror kan. Okey, sekarang kita akan gunakan tingkatan suara dekat nada qaror tadi. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang anak puan yang nak masuk pertandingan tu ke? Ya Ustaz, betul. Okey, cantiklah tu. Adalah panduan lain dia kan. Alright. Kita pergi pada harakat yang pertama Taranum Bayati tau. Untuk yang lain juga tau. Saya minta maaf kalau saya tak sebut yang lain tu, saya minta maaf sangat-sangat tau. Okey, saya baca dengan Raidah dulu Lain tu dengar dan perhatikan. Dengar betul-betul dan perhatikan mana tempat-tempat yang rasa macam yang boleh nak baca nanti, perhatikan tempat-tempat yang rasa macam ada masalah tu. Okey, dengar betul-betul. Alright. Kita pergi pada harakat yang pertama Taranum Bayati. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Okey, cantik. Okey. So dekat harakat yang pertama tadi Raidah dah baca. Tak ada masalah. Okey, tak ada sumbang ke apa, tak ada. Dia relate dengan dia key suara yang dia start dengan auzubillah bismillah tadi. Okey, cantik.
Kemudian kita pergi kepada harakat yang kedua. Idza waqa'atil waqi'ah. Kejap. Laisa liwaqa'atiha kadhibatun. Okey, Raida ikut sampai situ dulu. Laisa liwaqa'atiha kadhibatun. ليس لوقعتها كاذبة Okey. Khafidatur rafi'ah. خافضة رافعة. Okey. So dekat mahattah tu kita kena repair sikit. Yang depan tadi okey dah. Laisa liwaqa'atiha. Okey, kalau kita tengok dekat modul ni, dekat ha ni kita turun. Okey. Laisa liwaqa'atiha kadhibatun. Khafidatur rafi'ah. Okey, cuba Raida ikut. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. Khafidatur rafi'ah. خافضة رافعة. Dekat dhatur tu kita jangan turun. Khafidatur rafi'ah. خافضة رافعة. رافعة. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada harakat yang ketiga. Okey, kalau tadi kita dekat suara qarar kan, kita dah naik sikit lah suara kita. Tapi ustaz tak boleh nak ikut key suara Raidah tau, sebab Raidah perempuan, jadi key suara Raidah tu agak tinggi. Lebih tinggi daripada lelaki lah. Okey? Jadi Raidah ikut je key suara Raidah, ustaz ikut key suara ustaz boleh Jawab. Boleh. Okey. Khafidatur rafi'ah. Okey, kejap. Idza rujjatil ardu rajjan. Okey, ikut sampai situ. إذا رجت الأرض رجا. Okey. Idza rujjatil ardu rajjan. إذا رجت الأرض رجا. Okey, cantik. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil إذا رجت الأرض رجا Wabus satil kak. Wabus
bussatil. Boleh? Wa bussatil. إذا رجت الأرض رجا وبست Wa bussatil jibalu bassa. وبست الجبال بسا. Okay. So sempurnalah harakat ketiga Taranum Bayati tadi. Okay, Ustaz ulang balik. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Cuba baca yang full punya. إذا رجت الأرض رجا. Mana ada orang berhenti kat situ? Sambung. Jawabussatil jibalu bassa. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. Okay. Nice one lah Raida. Okay, seterusnya kita pergi kepada harakat yang keempat. Lubassa fakanat haba'an mumbassa. Fakanat. Cuba buat yang tu dulu. Fakanat. Okay, cantik. Haba. Fakanat haba. Okay. So dekat sini macam yang kita tengok tadi kan, dekat awal tadi saya ada cakap pasal salalim nuzul. Okay, salalim nuzul tu dekat sini lah kita boleh nampak. Salalim nuzul tu orang kata apa tadi? Tangga turun kan? Fakanat haba. Itu orang panggil salalim. Salalim apa? Salalim nuzul. Okay. Fakanat haba. Okay, cuba buat sampai situ Raida. Fakanat haba. Okay, cantik Raida. Okay. Fakanat haba. Bila sampai situ, Raida naik balik. Mumbassa. Okay, cuba try. Fakanat haba. Okay, cantik. Tapi dekat tadi salalim nuzul tadi kan, Raidah tak cukup turun. Okay, Raidah tak turun pada tempat yang sepatutnya. Fakanat
haba. Sampai situ dulu, baru Raidah naik. Ada jejak. Gitu. Okay. Cuba Raidah buat. فكانت هباء منبثا. Sama juga. Dekat tu sepatutnya Raidah turun dulu sampai tempat dia baru Raidah tolak balik suara. Fakanat haba. Tadi ada sekali tadi Raidah buat betul. Baru tolak balik. Mumbasa. Mumbasa tadi tu dah cantik lah. Raidah buat dekat tu je. Cuba Raidah betulkan sikit dekat Salalin Nuzul tadi tu. Berhenti kat tempat. Turun kat. Boleh dapat ke? Boleh dapat ke Ustaz baca laju sangat? Putri. Tak apa. Boleh. Okay, cuba Raidah try. Banyak lagi confusion. فكانت هباء منبثا. Okay. So, dekat sini Raidah kena take note lah dekat Salalin Nuzul tadi kan. Okay. Raidah kena turun pada tempat yang sepatutnya, lepas tu baru Raidah tolak balik suara, naik atas. Macam yang kita tengok dekat modul kan. Kita turun dulu kat sini. Fakanat haba'an. Okay. Cuba lagi yang Okay. Jadi sempurnalah dekat harakat 4 tadi kan. Kemudian pergi kepada harakat yang kelima. Untuk yang lain juga tahu, saya minta maaf lagi sekali. Saya minta maaf banyak kali dah ni. Okay. Kalau siapa yang saya tak sebut tau. Alright. Raidah nak masuk tuition dah ke? Ya. Ya Ustaz. Terima kasih cakap terima kasih. Terima kasih Raidah. Terima kasih Puan. Okay. Ada ke lagi yang sudi nak sambung? Ada ke anyone yang lain? Saya tak suka baca seorang-seorang. Saya kalau ada orang baca sama-sama, okay. Fatin, serious? Are you serious? Serious. Alright. Kalau Fatin, okay, kalau Fatin serious, kalau tak ada masalah boleh onkan kamera dan mic. Tak berapa jelas lah. Oh, mic tu boleh. Okay ke? Dengar tak? Dengar. Kamera tak dapat on. Sorry. Kamera tak dapat on. Okay, baik. Tapi boleh Boleh insya-Allah. Okay, cantik. Alhamdulillah. Fatin Sofia. Fatin Sofia ni rasanya daripada opsi kalau tak silap saya. Tak apa, buat tak tahu je. Awak tak tahu. Okay. Okay, tadi kita dah selesai pada harakat yang keempat. Boleh ke kita sambung ke harakat yang kelima, Fatin Sofia? Boleh insya-Allah. Okay. Yang lain dengar dulu tau sebab saya akan ulang balik daripada harakat yang pertama. Saya kalau boleh saya nak semua baca tapi kalau dah tak ada yang siapa nak baca kan, saya tak boleh nak buat apalah. Tapi kalau ada yang nak baca cakap tau, kita raikan, kita baca sama-sama. Tahu? Okay? Baik. Fatin dah bersedia ke? Dah. Alright.
Mm-mm. فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. Cuba Fatin buat wakuntum tu dulu. Tak ada. Wakuntum. Start dengan fakalat Ambil wakuntum terus. Wakuntum. Hmm. A'udzubillahi. Wakuntum. Wakuntum. Cantik. Okey, betul? Wa kuntum azwaj. Wakuntum azwaj. Allah. Oh, Okey, sedap rupanya suara Fatin ni. pernah jangan Okey. Cantik. Wa kuntum azwaj. Cuba kalau dah tahu sedap kan. Cuba buat wa tu, cuba buat bunga tu. Azwaj. Wakuntum azwaj. Allah. Cuma dekat tum tadi jangan dengung ah. Walaupun macam tak sengaja, tapi wa kuntum wa kuntum azwaja. Okey, silakan Fatih. Allah. Kuntum azwaja. Betul tak? Okey, betul? Okey. Tepat sekali. Wa kuntum azwaja. Jangan turun lagi. Azwaja thalathan. Wa kuntum azwaja. Itu panjang lagi je. Okey dah tu, okey lah. Okey dah, okey. Thalathan. Thalatha. La tu sebab sah tadi nampak macam tak patah balik kan. So dekat la tu jangan kita goyang banyak sangat. Thalatha. Thalatha. Tengok. Sah tu nampak macam tak patah balik kan. Thalatha. Thalatha. Ke tak jadi. Dia bukan tak jadi. Okay. Cuma la tu Fatin kena repair sikit. La tu jangan goyang banyak sangat. Wa kuntum azwaja. Okey, sampai situ cantik dah kan Fatin buat kan? Salat. Tengok. Okey. Baru jadi. Okey, untuk yang lain jugalah tau. Yang lain tu dengar dan perhatikan betul-betul tau. Saya minta maaf lagi sekali kalau saya tak sebut ataupun saya terlepas pandang orang lain. Okey. Kalau ada siapa-siapa yang nak baca, cakap tau dekat chat box tu. Saya ulang banyak kali dah ni. Okey. Cantik Fatin. Okey, boleh ke saya minta Fatin baca lagi sekali untuk harakat yang ke 5. Okey, harakat 7 ni. Harakat 5, maafkan saya. Ayat 7 harakat 5, okey. Cuba Fatin baca. Wa kuntum azwaja. Salat. La tu Fatin dah kena patah balik dah. Supaya sah tu tak banyak sangat. Salasan. Jang tu dengung kan? Jang tu dengung. Okey. Ah. Okey.
Okay, silakan Fatin. Cuba buka slide balik. Allah, sorry. Okay. وكنتم أزواجا ثلاثة Tak balik tu. Kalau dari segi mahathahnya tu tak sempurna tu. Okay. Salasang. La tu Fatin kena banyak patah balik. ثلاثة. Yes. Like that Fatin. Lupa, Okay, cuba Fatin baca lagi sampai jadi. Boleh tu. Okay. Silakan. وكنتم أزواجا ثلاثة. Allah. Okay. Tengok, kita buat sampai jadi. Okay. Baik, Alhamdulillah. Jadi, dah sempurna dekat harakat 5 tadi. Okay, dekat harakat 5 tadi sebenarnya suara yang Fatin gunakan tu suara yang bawah lah. Sepatutnya kita dah macam